Assalamualaikum, kita bersua sekali lagi dan kali ini kita bersua dalam suasana yang berbeza. Kalau sejam yang lalu kita bersua dalam suasana konsert Akademi Fantasia yang kedua, kali ini kita bersua dalam Imbasan Akademi Fantasia. Kalau Imbasan Akademi Fantasia yang minggu lalu adalah rakaman dan kali ini adalah secara langsung eksklusif untuk anda 1 jam dan 1 jam selepas konsert Akademi Fantasia berakhir. Hai, apa khabar? Saya Azia Jinawi akan menemani anda untuk sejam ini dan kita ada pelbagai yang akan kita kupas dalam Imbasan Akademi Fantasia ini. Bukan saja mengenai pelajar yang tersingkir, rata-rata telah mengetahuinya siapa, tetapi juga kita akan kupas tentang apa yang berlaku di dalam diari Akademi Fantasia. Kita pancarkan 2 kali sehari setiap Isnin hingga Jumaat dan bersama dengan saya adalah wajah yang begitu menonjol di dalam diari Akademi Fantasia dan wajah inilah yang banyak menenangkan keadaan dan juga jiwa serta perasaan pelajar-pelajar Akademi Fantasia. Terima kasih kepada Dr. Fazli yang sudi bersama dengan Imbasan Akademi Fantasia. Jadi Fazli, macam mana bila kita lihat pelajar-pelajar Akademi Fantasia ni kan, adakah mereka telah bersedia dengan keputusan yang penyingkiran akan berlaku? Mereka tahu, tetapi mereka yang tersingkir, adakah mereka telah dibekalkan dengan persediaan yang begitu? Terima kasih Aznil. Sememangnya sepanjang minggu sehabis saja konsert, pelajar diberi penerangan tentang segala kemungkinan yang mungkin boleh berlaku dalam Akademi Fantasia 4 ya. Apabila tibanya waktu konsert, itulah adalah masa untuk sesuatu yang tidak diduga. Jadi mereka memang setelah saya bekalkan dengan sedikit persediaan, tidak banyak, sedikit persediaan, supaya mereka tahu bahawa kemungkinan itu ada pelbagai arah. Mungkin yang tidak disangka itu keluar, yang disangka keluar itu tidak keluar, ataupun mungkin yang memberi persembahan terbaik itu keluar, memberi persembahan yang paling kurang menarik itu kekal dalam akademi. Jadi mereka telah diberikan persediaan yang lebih awal, Hasni. Jadi pelajar-pelajar Akademi Fantasia ni apa sebenarnya? Rapuh di dalam? Kalau kita saksikan di musim yang lalu, pakar-pakar motivasi agak kurang peranannya kecuali di selepas konsert. Tapi kali ini pakar motivasi seperti Dr. Fazli masuk agak kerap. Jadi adakah ini menandakan bahawa pelajar-pelajar ni rapuh? Rapuh bukan menjadi persoalan, tapi lebih kepada persediaan awal. Kerana pada saya, suntikan semangat itu perlu diberikan dalam kepelbagaian bentuk. Bukan hanya motivasi, bukan hanya keyakinan diri, tapi juga keceriaan. Kerana mereka diberikan satu tugasan yang berbeza setiap kali dengan penuh cobaan-cobaan yang bertalu-talu dari segi mungkin semangat mereka bila melihat kawan mereka perform lebih bagus, apabila melihat rakan mereka mempunyai suara yang lebih menarik, rakan mereka mendapat lagu yang lebih merupakan mereka makanan inginkan kan? Jadi saya cuba menekankan aspek keceriaan itulah, Abaz ni. Okey, jadi kita nak saksikan sedikit rakaman ni, Fazli, yang merupakan antara karakter dan juga perangai pelajar-pelajar di Akademi Fantasia. Adakah ini menggambarkan sesuatu? Jadi kita saksikan, lepas tu kita dapatkan komen daripada Fazli. Silakan. Aku rela sendiri kena terpaksa. Fiona, Fiona. Pukul. Ya. Wah. Ada. Hello. Hah? Pergi tandas. Tengah hari makan lauk je, petang tak makan. Petang makan sikit lah, macam cucur ke 1-2 ketul. Malam memang tak akan langsung. Sini malam makan, tu yang Salimah. Jangan tolak H tu daripada dalam ni. Dia kat ada ni.
Okey, itu dia antara karakter-karakter di dalam Academy Fantasia. Dan ada juga kadang-kadang, betulkan saya kalau saya salah, karakter dan perangai itu menunjukkan bahawa menggambarkan apa yang berlaku di dalam, kan? Jadi apa yang awak nampak bila saksikan gambar-gambar seperti itu, seperti Velvet bergurau yang sebegitu rupa, Fazli? Sebenarnya apa yang mereka tunjukkan dalam diary yang anda telah lihat sebentar tadi adalah karakter mereka yang sebenar. Kerana mereka tahu bahawa mereka akan mencipta satu karakter untuk mereka buat orang percaya dengan karakter mereka. Tapi dalam masa-masa tertentu pasti akan keluar perangai sebenar. Dan apabila mereka dengan orang yang mereka betul-betul selesa, contohnya seperti Velvet dengan Rich tadi, mungkin Lotte dengan Faizal, kita akan nampak karakter mereka yang mungkin kita jarang nampak. Sebab kita nampak mereka di atas pentas. Ya. Tapi Zila agak terkeluar daripada yang lain. Kenapa agaknya? Okey, Zila kalau ikut pemetaan personality yang dia lakukan, dia mempunyai satu perangai yang agak reserve ataupun introvert, ya. Dan perangainya hanya akan terkeluar apabila ada orang cuba mencuit perangainya yang sebenar. Dalam arti kata lain, dia perlu benar-benar rasa selesa. Oleh itu kita akan lihat sebenarnya Zila lebih rapat dengan Karen, ya. Kerana mereka mempunyai personality yang lebih kurang sama, iaitu agak pendiam. Tapi apabila mereka rapat dengan seseorang, perangai pendiam itu akan keluar. Jadi bila Zila dalam pemerhatian Fazli agak rapat dengan Karen, apakah kesan pemergian Karen pada Zila? Memang telah saya jangkakan bahawa ia akan memberi sedikit kesan kepada Zila dalam tempoh 2-3 hari ini, di mana rakan yang paling dia harap, di mana rakan yang mungkin dia kerap berkongsi emosi telah tiada di sebelahnya. Sebab itu saya sering menekankan kepada setiap seorang pelajar akademi bahawa mereka perlu untuk mengekalkan semangat teamwork, kekeluargaan, semangat bersama-sama, ya. Tapi itulah kadang-kadang semangat kekeluargaan bersama-sama itulah yang akhirnya apabila terkeluar seorang amat terasa pula dan dalam kesannya. Tapi memang mereka pun sedar bahawa akademi berlangsung selama 3 bulan. Jadi nak tak nak mereka perlu menyediakan persepsi bahawa selepas 3 bulan mereka akan berjumpa juga. Jadi perpisahan hanyalah sementara. Okey, apakah agaknya bentuk terapi yang akan dilakukan oleh Dr. Fazli dalam diary Academy Fantasia? Nanti kita akan saksikan bagaimana terapi yang diberikan oleh Dr. Fazli terhadap 10 pelajar Academy Fantasia yang tinggal. Baik, kita akan berhenti seketika, tapi sebelum tu ini dia betapa bangganya kita melihat ini, apabila terbitnya pula album terbaru Maui merupakan doa, berzanji dan kasidah berlagu. Ada 3 rangkaian doa, 2 berzanji, 1 marhaban dan ada 4 buah lagu dalam album ini. Ada lagu Iqra ciptaan Pengetua Ramli Sarip, harganya cuma RM21. Okey, terima kasih kepada Fazli, Dr. Fazli kerana sudi bersama dengan Imbasan. Sekurang-kurangnya kita akan mengetahui jika ada berlaku perubahan karakter pula dalam diary Academy Fantasia. Jadi anda juga harus bersiap sedia menerima apakah pula kejutan yang akan diberikan oleh pelajar-pelajar itu dari segi karakter apabila tersingkirnya 2 pula pelajar yang telah meninggalkan Academy Fantasia. Kita akan bertemu selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Imbasan Academy Fantasia. Okey, Imbasan Academy Fantasia kembali sekali lagi secara langsung dari Dewan Auditorium MPPJ Petaling Jaya. Dan ini merupakan Imbasan Academy Fantasia yang pertama kali kita bersiaran secara langsung, kerana kita baru saksikan tadi bagaimana tersingkirnya Karen. Dan pertama kali juga kita mengadakan persembahan konsert di waktu sebegini daripada 12.30 hari tadi, ya. Okey,
Ini dia For You To See ya, yang dimunculkan, didatangkan khas sempena dengan persembahan Amirul. Amirul dia tak sebut Amirul, dia tak boleh sebut R, dia sebut Amirul. Itu yang terciptalah irama cinta. Tapi comel lah dengan dia. Adakah itu attitude yang betul menyanyikan lagu itu dengan cara yang comel? Adakah itu attitude yang betul untuk menyanyikan lagu Fiona tu? Attitude dia comel. Itu mungkin cara dia. Tapi yang penting kita kena feel lah tu lah. Feel note kena betul. Jadi For You To See, bila kita pilih lagu For You To See Fiona ni kan, memang saya rasa saya tunggu lagu ni daripada AF1 untuk diberikan, nyanyikan oleh pelajar-pelajar Akademi Fantasia. Hanya pada Akademi Fantasia yang keempat ni kita dapat dengar. Jadi bagaimana tersentuh kenangan lalu bila lagu Fiona ni berkumandang di kaca TV? Okey, kira teringatlah pada zaman-zaman muda kan. Cik sekarang ni kiranya bukan awak tua. Tak nampak tua lah. Ya. Actually kenangan masa kita pernah buat show untuk zaman-zaman dia belum kahwin. Ya? Wah, nak bagi tahu tau. Joe ni suka spoil market orang tau. Itulah, tak ada macam kita mengenangkan zaman-zaman kegemilangan kita pada zaman silam. Dan lagu Fiona itu mempunyai sejarah tersendiri Zam. Jadi tak mau buat comeback, reunion semua ahli-ahli For You To See. Kalau tak cukup Amirul ada. Tapi kena tunggu sampai Amirul habis belajar lah. Kita tak, so far ni kita tak ada plan apa-apa lagi lah. Sebab menangkan semua ada career masing-masing. Ni pun 4 yang dapat datang. Adik sekarang tengah bercuti di Australia. Lan sekarang seorang producer producer di Jakarta. So susah lah. Semuanya besar-besar. Lagi satu rasanya memang tak boleh sama sebab feel masing-masing dah lain. Macam Ian dia suka dangdut sekarang. Gitu. Dia suka metal. Rain Rain baru berumah tangga baru minggu lepas. Oh gitu, sama pengantin baru. Yelah cuti sekolah lah pula ya. Ada orang datang ke masa perkahwinan awak? Sebab AF tengah kencang masa tu. Mula tak ada orang, tapi sebabkan masuk cuma tu ramai orang datang. Okey, cuma nak tahu sekarang ni, apabila pihak akademi memanggil anda untuk buat persembahan, anda ralak tak bila AC tidak dapat bersama-sama? Mungkin AC busy. Sekarang pun dia tengah sibuk dengan AC di sini, so dia pun ada macam-macam projek. Tapi ada juga call-call dia apa semua. Tapi itulah dia kan, kalau For You To See mestilah nak nampak AC dengan CD dia tu. Semuanya kan. Tapi tarian anda sebentar tadi masih lagi mengingatkan bagaimana kesemua tujuh tujuh bergerak di atas pentas. Jom kita saksikan antara persembahan Amirul. Suaramu berbulu merindu, membuatku besar. Fiona, cintaku adalah milikmu, kekal untuk selama-lamanya. Fiona, berikan daku setitis kasihmu agar hilang dahaga rindu. Bawalah aku ke alam cintamu. Hey, Fiona gadisku. Fiona, suaramu mengerti perasaan aku merindu. Aku hanyalah menantikan bisikan cintamu, renunganmu, tawamu, memanjamu, pengubah hatimu bagaikan mimpi, tak mungkin dapat kulupakan. Okay. Itu dia Amirul, tunggu dulu, ni dia For You To See.
Okey. Tak terpanggil ke untuk membuat album baru bila buat persembahan ni? Dia pantang mula je sebenarnya. Sebenarnya macam saya, Azam ke apa ke, memang kita ada cipta-cipta lagu semua, tapi macam tak pakai lagi lah. Tapi masing-masing busy. So macam saya rasa macam lepas tu feel pun dah lain-lain. Jadi macam mana Rin tak nak buat? Kalau korang tak nak pun buat lah yang muda macam For You To See Junior kan. Tubuhkan kumpulan anak-anak Junior ni membesar tu. Betul. Junior Yan. For You To See Junior, Yan boleh join lagi. Yan berapa usia? Saya sekarang dah menjangkau umur 33. 33 macam ni. Jo? Saya nak masuk 32. Ui, Azam? Saya sama dengan Joe. 32 dan Rin? 20 tambah 10. Wah, itulah dulu kita tengok ramai-ramai mereka kan, ramai-ramai tak boleh cakap lah perangai nakal For You To See tu ada pada pelajar-pelajar akademi Fantasia juga, nakal musik-musik kawan kan. Sekarang bila kita dah berusia ditengok kan, alah aku dulu macam tu je. Jadi apalah rasa Joe dan geng-geng yang lain kan bila lihat akademi Fantasia ni memberi tapak kepada adik-adik kita ni. Saya rasa bagus. Program ni bagus. Sebab zaman saya dulu masa tu Astro tak ada lagi, Era pun tak ada lagi. So SMS semua tak ada. So saya harap yang siapa yang dapat peluang masuk Akademi Fantasia ni kira belajar bersungguh-sungguh. Dan saya nak nasihatkan sikit satu ya. Contohnya kalau macam penyanyi ke apa ke, siapa yang tak tahu main muzik tu, kalau boleh diorang belajar main muzik sekali. Ambil kesempatan. Sebab saya rasa kadang kalau dapat duit banyak pun tapi setakat dia nak level dia macam tu kan. Sebab kalau sayang kalau seorang penyanyi tu dia tak tahu main muzik. Sebab kalau dia tahu main muzik, dia tahu baca note, saya rasa dia boleh pergi jauh. Okey, sebagai orang yang dah lama dalam ni bidang ni, Rin rasa ada masa depan tak bidang nyanyian ni? Dia terpulang kepada individu tu masing-masing. Cara dia kalau betul, insya-Allah. Dan lagi satu, rezeki kalau tak ke mana kan? Betul, kalau ada rezeki tak ke mana. Jadi itulah dia kepada pelajar yang terkeluar ni, jangan runsing. Rezeki tu kalau ada akan terus berpihak kepada Karen. Jadi penyingkiran ini mungkin ada dia punya kebaikan juga kalau dilihat. Okey, terima kasih kepada For You To See kerana sudi. Terima kasih. Jadi kita akan berhenti seketika. Kita kembali selepas ini dengan seorang lagi tetamu kita sebelum kita tampilkan Karen. Kita jumpa selepas ni. Terima kasih masih lagi bersama dengan Imbasan Akademi Fantasia. Dan kepada anda ingin saya memberitahu adik saya lagi seorang dah keluar dengan album penuh. Album penuh ini adalah album penuh Zarina. Nampak gayanya seorang lagi bekas pelajar Akademi Fantasia telah pun melahirkan album penuhnya. Okey, dan tajuk albumnya adalah Mahkota Jiwaku. Dan ada bonus VCD The Best Zarina's Video Collection di Akademi Fantasia 2. Dan ada antara komposer terlibat adalah Ajay, Azmir, LY, Fauzi Mazuki dan Ana Hasan. Lagu Siapa Tahu ni best ni ada featuring Shazi. Dan lagu Di Hujung Rindu featuring Maui. Dapatkan yang original RM25.90. Tahniah buat Zarina. Okey, bersama dengan kita pada sesi kali ini adalah guru drama kita, Kak Fauzia Nawi. Terima kasih Kak Ya kerana meluangkan lagi dah baru 2 jam setengah duduk dekat bawah tu menonton. Kali ini terpaksa bersama dengan Imbasan pula. Jadi Kak Ya tengok macam usaha Karen tak berbaloi rasanya. Dia cuba menjiwai. Itu yang Kak Ya ajar dalam persembahan kan. Dia cuba menjiwai lagu dalam sedu sedan suaranya dengan mimik mukanya tidak menjadi. Adakah itu satu kesilapan? Ataupun sia-sia saja apa yang dilakukan? Tak, perkara yang dilakukan oleh Karen tidak sia-sia. Dia merupakan salah seorang murid yang sangat tekun, dengar cakap, taat. Tapi mungkin
rezeki Karen di Akademi Fantasia sampai ini saja. Tapi Kak rasa Karen boleh pergi lebih jauh jika diberikan sokongan padu oleh peminat-peminatnya di luar, dan juga Karen harus mengangkat dirinya sendiri untuk pergi lebih jauh. Dia tak boleh harap orang lain lagi dah. Jadi dalam kelas-kelas Kak Ya, kita nampak ada yang menitiskan air mata, terutama pada ucapan Hari Ayah. Ya, saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua bapa-bapa yang ada yang menonton, ya. Dan bila kita memberi peluang kepada pelajar-pelajar tu Kak Ya untuk membuat ucapan, ada yang tidak mau buat kan, ada yang tak mau buat ucapan. Jadi ini biasa dilakukan sebab Akademi Fantasia era ataupun masanya adalah ketika Hari Bapa dan kan di waktu itu. Jadi berlainan kali ini nampak gayanya Kak Ya, pelajar-pelajar ni ketika membuat ucapan. Berlainan maksudnya macam mana tu? Ada yang tak mau buat ucapan. Diorang macam rasa tak mau cakap. Macam Velvet pun tak mau cakap. Mungkin dia takut dia menangis. Zila juga dia tak mau bercakap. Mungkin dia nak menjaga hati ramai orang. Tetapi bagi saya, mereka harus mengeluarkan apa yang orang kata tersimpan di hati mereka. Sebab anak-anak ni, saya tengok ramai yang menyimpan perasaan. Diorang tak pernah nak bercakap. Saya tak mahu diorang terlalu tertekan. Bila kita bercakap, itu salah satu terapi. Menangis juga salah satu terapi. Yang budak-budak tu menangis. Saya pun tengok diorang menangis, saya menangis juga kan. Cuma kita ni nak try kontrol macho, tak terkontrol jugalah. Jadi macam Karen dia antara ucapan dia kata kepada ayahnya, dia mungkin jarang bercakap dengan ayahnya, tapi dia ingin memberitahu bahawa dia sayang ayahnya walaupun dia tidak meluahkannya, dan rasanya inilah pertama kali dia bercakap mengenai perkara itu. Okey, kita ada BT ya. Kita ada rakaman yang ingin kita tunjukkan, kemudian kita akan bersama sekali lagi lepas tu. Kita tonton dulu. It's like dedication to our daddy kan? Is it a dedication or Ayahlah segalanya bagi kami. Terima kasih. Saya harap kepada yang masih ada ayah, hargailah ayah. Oleh itu saya mengucapkan selamat Hari Ayah kepada seluruh ayah di Malaysia. We have to say it. Bila kita boleh menangis, maknanya kita ada hati dan perasaan. Daddy, I would like to tell you this, even when I'm filled with deep curiosity, I love you very much. I love you all so much. Thank you. Kenapa kita perlu tuntut air mata daripada pelajar-pelajar ni Kak Ya? Kita tak menuntut air mata tau. Kerana kita sebagai manusia, especially performer, ramai mempunyai masalah yang tidak mahu orang tahu perasaan mereka yang sebenarnya, kerana dia tak nak orang tahu dia orang tu macam mana. Tetapi pada Kak Ya, satu terapi yang baik untuk kita mengeluarkan. Sebab pada Kak Ya pun kadang-kadang Kak Ya ni very transparent kan. Jadi orang tahu sangat Kak Ya kan. So I cannot tipu orang. Tapi budak-budak ni dia kena tunjukkan pada penonton, kepada orang yang menonton, inilah diri mereka. Rata-rata anak-anak ini adalah anak-anak yang sangat baik. Very soft. Tapi yang nyata daripada kritikan pengkritik minggu lalu dan minggu ni, rata-rata rasanya penghayatan tu kurang dalam lagu-lagu Kak Ya, lagu yang mereka nyanyikan Kak Ya. Jadi adakah mereka mempunyai masalah untuk menghayati sesebuah naskah di dalam kelas Kak Ya umpamanya? Minggu pertama memang mereka semua bila ditanya ada masalah, semua kata tak ada masalah. Jadi bagi cikgu, bila kita tanya ada masalah tak ada masalah, kita tak ada masalah lah. Jadi ternyata masalah bila tak ada masalah, dia kata no problem tu sebenarnya memang ada problem. Maknanya di sini Kak Ya pun tak peka. Biasanya kalau di teater tu, kalau kita tanya you got problem, no problem. Bila no problem scene, problem besar. Jadi untuk minggu ini peningkatannya agak baik. Kak Ya macam tersentuh dengan persembahan Farhan. Dia lebih ada jiwa.
Begitu juga dengan Amirul. He's a stronger kid now. Begitu juga dengan Lotta memang kuat. Zila dah mula keluar diri dia. Cuma yang Kak bimbang sedikit tentang yang kecil Haziq ke? Haziq memang dia anak manja, anak manja, anak bongsu, dia memang dia tak nak keluar. Dan dia simpan. Kalau dia kata dia tak nak buat tu maknanya tak usah usik dia. Okey. Kan? Jadi dia baby sangat. Apakah pula agaknya teknik yang akan dilakukan oleh Fauzian Nawi untuk kita dapat lihat karakter sebenar Haziq? Semuanya itulah tugas keras yang akan dilakukan oleh Kak Fauzian Nawi dalam kelas beliau. Okey, terima kasih Kak Ya kerana sudi berkongsi dengan kami. Dan juga ini ada yang terbaru Kak Ya. Terima kasih kerana jemput saya. Ni anak-anak kita ni Kak Ya, nampak gayanya. Yang terbaru Bob pula. Si mesra. Bangga Kak Ya kan, kita kan seorang-seorang lahirkan album. Ini adalah album bertajuk Antaran Hati. Antara komposer terlibat adalah Ajay, Farihin Hazami, Adnan Abu Hassan, Fauzi Mazki dan Kat Farish. Lagu Antaran Hati featuring Allahyarham Rosia Cik, dan lagu mesranya featuring Kat Rafiq. Jadi dapatkan ini. Yang ini rasanya harganya sama juga dengan Zarina tadi kot. RM25.90. Jadi inilah dia orang yang kita sokong dalam Akademi Fantasia. Jangan pula hilang sokongannya, okey? Sebab anda lahirkan mereka, rasanya mereka perlukan sokongan anda untuk terus bertahan. Kita akan berhenti seketika, kita kembali selepas ini bersama pelajar yang tersingkir, Karen. Jangan ke mana-mana. Okey, Imbasan Akademi Fantasia kembali sekali lagi dengan kesayuan hati. Kita saksikan dahulu sebelum kita tampilkan Karen. Kita saksikan dulu detik di mana nama Karen diumumkan sebagai pelajar kedua yang terkeluar dari Akademi Fantasia yang keempat ini. Keyakinan yang ada pada kita kadang-kadang meruntuhkan harapan kita, kerana kalau orang tidak mengundi, kita baca nama sendiri. Faizal terima hakikat bahawa Karen akan meninggalkan Akademi Fantasia. Itu dia detik perpisahan di antara Karen dengan 10 pelajar Akademi Fantasia yang lain. Perempuan lagi bukan pilihan anda. Ini bermakna 2 pelajar perempuan telah tersingkir. Adakah itu bentuk penyingkiran dan juga porla penyingkiran pada musim kali ini? Selepas saja Karen meninggalkan dewan ini, kami telah pun menempatkan Karen di sebuah bilik khas dan kita saksikan bagaimana reaksi dan juga keadaan Karen apabila pertama kali keluar dan juga menerima keputusan yang mungkin memanjatkan beliau juga. Tanpa pengetahuan beliau, kami telah merakamkan rakaman ini. Itu dia Karen yang nampak begitu tabah di atas pentas. Rupanya ada rasa terkilan juga
kerana meninggalkan kawan-kawan. Kepada anda yang ingin berbicara dengan Karen, kami ingin membuka talian 03-795-49341, 03-795-49341 untuk anda bersama-sama dalam Imbasan Akademi Fantasia. Kita tampilkan kini Karen. Silakan Karen. Karen seorang yang manja sebenarnya. Ya. Dia manja dengan saya, dia manja dengan kawan-kawan dia. Itulah Karen. Jadi apa yang terlintas di fikiran Karen apabila berada di satu bilik yang tiada lagi rakan-rakan tadi masa selepas konsert? Habis Karen dibawa ke satu bilik kan? Karen diletak di situ, tiada orang di situ kecuali Karen. Apa perasaan Karen ketika itu? Ada tak rasa kehilangan, rasa sedih atau apa? Rasa sedih dan ingat kembali saat-saat di dalam akademi bersama kawan-kawan. Dan ada juga rindu keluarga dan kucing di rumah bapa Karen. Dan Karen, minggu lalu Karen amat berat melepaskan Nora pergi. Jadi adakah ini satu hikmah apabila Karen menuruti pemergian Nora pula kali ini? Adakah Karen rasa gembira kerana dapat bersama dengan Nora? Bagaimana pula dengan 10 lagi yang di Akademi Fantasia? Rindu dan ada rasa nak jumpa Nora. Rindu sangat dengan dia. Tapi kenapa Farhan antara orang yang, kalau dulu kita lihat Karen berat melepaskan Nora, tapi kenapa pula Farhan yang berat melepaskan Karen kali ini? Mungkin dia anggap Karen ni macam adik dia. Dia jaga Karen macam adik dia sendiri. Dia memang take care sangat dengan Karen. Adakah Karen rasa terasing apabila berada di dalam Akademi Fantasia kerana Karen seorang saja pelajar bukan Melayu yang berada di dalam itu? Jadi adakah Karen rasa terasing? Bagaimana mereka menjaga Karen? Mula-mula tu memang ada rasa. Sekarang dah rasa macam satu keluarga dan happy boleh bersama dengan kawan-kawan. Mereka semua pun baik dengan Karen. Karen sangat gembira dapat berkawan dengan mereka. Baik, kita ada pemanggil yang ingin bercakap dengan Karen. Halo. Halo. Ya, siapa tu? Saya Fadilah dari Ceras Baru KL. Fadilah dari? Ceras Baru KL. Ceras Baru KL. Okey, Fadilah, teruskan. Nak katakan sesuatu pada Karen atau nak cakap apa? Silakan. Hai Karen. Hai. Okey, don't be sad Karen. Ya. Okey, saya nak tanya Karen, ada tak Karen rasa Karen sebagai Chinese girl macam ada diskriminasi sikit orang Melayu macam nak vote Karen ke? Itu saja. Lepas tu cakap Karen, teruskan perjuangan lah sebab kita orang still support Karen walaupun Karen tak ada dalam akademi lagi. Okey, terima kasih Fadilah ya. Bye-bye Karen. Bye-bye. Okey, itu adalah panggilan pertama buat Karen selepas keluar daripada Akademi Fantasia. Karen
Adakah Karen rasa dalam Akademi Fantasia pengundi-pengundinya memilih mereka siapa yang mereka ingin undikan berdasarkan kepada latar belakang kaum? Bagi Karen rasa ada jugalah. Sebab Karen ni bukan Melayu. Karen rasa Karen tidak mendapat sokongan orang-orang Melayu dalam mengundi Karen. Karen, Akademi Fantasia bukanlah akademi yang ditonton oleh satu golongan kaum saja. Kalau itulah yang merupakan tunjang kepada penyingkiran Karen, sudah lama kita saksikan Vince tersingkir di konsep pertama dahulu, Ben tersingkir di konsep pertama dahulu kan. Tapi saya rasa mungkin ada perkara lain yang menyebabkan mereka kurang memberi undian kepada Karen. Baik, sekarang ini kita akan kembali, kita berhenti seketika ya. Kita berhenti seketika, kita akan kembali dengan Karen. Tapi sebelum itu, ini dia, ada lagi satu CD yang ingin saya beritahu kepada anda. Inilah dia CD mula-mula kita kenal dengan Karen. CD konsep Prelude Akademi Fantasia 4 telah pun berada di pasaran, diterbitkan oleh Maestro Record. Ada 20 buah lagu. Inilah dia lagu Karen dulu. Lagu apa ya Karen? Di Muara Sepi. Di Muara Sepi. Dan harganya RM21 saja. Jadi dapatkanlah ya CD konsep Prelude ini. Dan kita akan bersama dengan Karen lagi selepas ini untuk terus kita mendalami perasaan dan hati beliau setelah tersingkir. Dan kita kembali selepas ini. Tempat kelima akan menerima sebuah trofi sumbangan Astro, sebuah beg pakaian jenama Samsonite, barangan Osim dan pakej percutian ke Beijing Tajan Pearl of the Orient Travel and Tour Malaysia 9 berhad. Manakala pemenang tempat keempat akan membawa pulang wang tunai RM3,000 sumbangan Hotlink bersama sebuah trofi sumbangan Astro, sebuah beg pakaian jenama Samsonite, telefon bimbit Tajan M Mobile 9 berhad, barangan elektrik Tajan Aowa Elektronik 9 berhad, barangan Osim dan pakej percutian ke Beijing Tajan Pearl of the Orient Travel and Tour Malaysia 9 berhad. Manakala pemenang tempat ketiga Akademi Fantasia musim ini akan menerima wang tunai RM5,000 sumbangan Hotlink, sebuah trofi sumbangan Astro, sebuah beg pakaian jenama Samsonite, telefon bimbit Tajan M Mobile 9 berhad, barangan elektrik Tajan Aowa Elektronik 9 berhad, barangan menarik Tajan Osim dan pakej percutian ke Paris selama 5 hari 4 malam Tajan L'Oreal Paris. Okey, Imbasan Akademi Fantasia terus bersama dengan Karen. Karen suka ke lagu Kerana Terpaksa tu? Susah nyanyi lagu tu? Mula-mula tu dapat lagu tu memang rasa susah. Sebab lagu tu sama aja, kena feel. Feel kena cukup. Tapi rata-rata pengkritik memberikan kritikan yang positif pada Karen. Petang tadi kan dia bagi semua kata feel kamu bagus kan. Dan di mana silapnya rasanya Karen? Tak tahu. Undian lah silapnya, kurang masuk. Okeylah, jom kita saksikan ya antara kenangan Karen di dalam Akademi Fantasia. Jejaki di pasimu, dengar rindu waktu dulu, dingin air membawa jauh, 不知道为了什么，忧愁它围绕着我。 Berapa you ada dalam? Tak banyak lah ada. Susah ya. Nanti jumpa saya, you ambil air punya kad. Okey. You punya girlfriend tak ada kad? Ada kad? Tak ada. Ha? You satu kerja tak ada kad?
Ni ambil ini berkat ni. Ambil, disimpan. Ha? Kenapa you ketawa? Ha? Macam ni lah. Saya guna style saya sendiri. Okey, itu dia Karen ketika mula-mula di Akademi Fantasia. Jadi Karen, apa yang membuat Karen berminat untuk masuk Akademi Fantasia? Sebenarnya Karen ni cuba nasib lah. Sebab selalu tengok dalam TV ada akademi dan sekarang ada Abang Aznil. Tengok Abang Aznil. Lepas tu kita dah ada ikatan persaudaraan dah sekarang. Siapa sangka daripada Kota Baru sana jauh, tiba-tiba ada pula adik abang kumpul kat situ. Okey. Kita tengokkan kedudukan 11 pelajar Akademi Fantasia. Tentunya anda tahu di tempat ke-11 adalah Karen. Siapa agaknya yang berada di tempat pertama hingga ke-10? Jom kita saksikan apabila undi ditutup tadi. Lotte mendahului dengan 12% undi ya. Ini bermakna kejar-mengejar antara Faizal dan Lotte masih lagi berlaku sebelum dan selepas mereka membuat persembahan. Faizal di tangga yang kedua juga dengan 12% undi. Farhan di tangga yang terakhir apabila kita buka naik terus ke tangga yang ketiga dengan 11% undi. Ini bermakna Farhan naik banyak anak tangga dan banyak yang telah anda bantu untuk meningkatkan tempat Farhan. Haziq di tangga yang kelima juga meningkat kedudukannya dengan 9% undi. Salimah jatuh daripada tangga keempat atau ketiga. Salimah jatuh, tapi sebelum itu tangga keempat adalah Amirul dengan 10% undi. Amirul tangga keempat, Haziq tangga kelima, Salimah di tangga keenam dengan 9% undi. Kemudian Velvet di tangga yang ke-7, Zila di tangga yang ke-8 dengan 8% undi. Didi di tangga ke-9 dengan 7% undi dan Rich dengan peratusan yang sama hampir menjadi mangsa penyingkiran di tangga yang ke-10 juga berkongsi 7% undi, tapi jumlah undi yang berbeza adalah Karen di tangga yang ke-11. Jadi ini bermakna kalau potensi penyingkiran berdasarkan kepada peratusan 7% undi ini, Didi, Rich, Karen akan meninggalkan Akademi Fantasia kerana kesemua mereka mempunyai 7% undi, tetapi jumlah undi Karen adalah yang terendah dalam peratusan yang sama. Okeylah Karen, macam mana pun tahniah sebab Karen berjaya sampai ke minggu yang kedua. Ya, memang bersyukur. Dan yang lagi penting, Karen adalah pelajar Akademi Fantasia dan pernah bersama dengan Akademi Fantasia. Dan untuk melengkapkan lagi kehadiran Karen sebagai pelajar, ini dia eksklusif sebuah jaket yang ada nama Karen. Di sini nama Karen, dan tentunya Karen satu-satunya yang ada jaket ini selain daripada pelajar-pelajar yang lain. Okey. Tahniah Karen kerana anda telah pun menjadi salah seorang pelajar Akademi Fantasia. Mungkin Karen nak mengucapkan sesuatu kepada pengundi-pengundi Karen yang selama ini terus setia menyokong. Kepada anda yang menyokong Karen, ribuan terima kasih. Dan Karen rasa sangat bersyukur boleh sampai ke tahap ini. Terima kasih kepada Tuhan. Dan anda semua mesti harus teruskan mengundi kawan-kawan Karen yang masih dalam akademi, kerana mereka semua perlukan
undian anda semua. Terima kasih. You are so nice and so sweet to say that. Dan Karen, siapakah pelajar yang akan Karen paling rindui sekali? Paling rindu Kak Fahan dengan Zila. Dan siapakah Karen rasa yang paling bagus sekali di Akademi Fantasia sekarang ni? Kak Fahan. Nampak kesungguhan dia? Nampak, ya. Ya, okeylah. Karen akan bersama dengan kita sebentar lagi. Tapi sebelum itu kita saksikan je lah ya Karen ya, hadiah yang menanti untuk juara dan naib juara. Kita saksikan. Naib juara pula akan membawa pulang wang tunai RM10,000 sumbangan Hotlink dan sebuah trofi sumbangan Astro. Sebuah beg pakaian jenama Samsonite, telefon bimbit tajam M-Mobile 9 berhad, barangan elektrik AOA Elektronik 9 berhad, barangan menarik tajam OSIM, pakej percutian 5 hari 4 malam ke Paris tajaan L'Oreal Paris, dan sebuah kereta menarik Toyota Vios tajaan UMW Toyota 9 berhad bernilai RM80,000. Juara Akademi Fantasia musim keempat akan menerima hadiah-hadiah hebat. Wang tunai sumbangan Hotlink bernilai RM20,000 dan sebuah trofi sumbangan Astro. Sebuah beg pakaian jenama Samsonite, telefon bimbit tajaan M-Mobile 9 berhad, barangan elektrik tajaan AOA Elektronik 9 berhad, barangan menarik tajaan OSIM, pakej percutian indah ke Paris selama 5 hari 4 malam tajaan L'Oreal Paris, sebuah kereta penuh bergaya Toyota Vios tajaan UMW Toyota 9 berhad bernilai RM80,000. Dan sebuah kondominium mewah dengan pemandangan indah di A Famosa Melaka bernilai RM240,000. Itu dia hadiah yang menanti juara dan naik juara. Okey, saya tinggalkan bahasan Akademi Fantasia ini dengan anda menghayati semula lagu yang akan didenangkan oleh Karen, dan kita bertemu dalam Diari Akademi Fantasia mulai pada esok hari Isnin dengan 10 pelajar Akademi Fantasia. Kita jumpa lagi. Kita kini bersama dengan Karen. Silakan Karen. Karena terpaksa ku turut kata hati, ku bentar tubuhku dengan keputusan ini. Biarpun pedih, ku teruskan jua. Di antara kita, mengapa ada dia? Biarpun hanya kawan biasa, tapi ku rasa berlainan caranya hingga menjaga perasaanku. Terpaksaku membuat pilihan memundurkan diri untuk kebahagiaanmu. Karena terpaksa aku rela sendiri, karena terpaksa lalu aku menangis.